Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Bersama bacaan kitab Fathul Majid pada bab ma ja'a fi ruqa wat tamaim. Bab menjelaskan tentang masalah ruqyah, menjampi dan juga masalah tangkal. Seperti yang kita sebut dalam kuliah yang lepas, bab ini Syekh tak menjelaskan bahawa syiriknya tangkal dan jampi. Sebab apa? Sebab uh, tujuan Syekh bawa tajuk ni ialah Syekh nak ceritakan berkenaan dengan bahawa ada ruqyah-ruqyah yang dikhilafkan ulama dan juga ada juga yang tangkal yang tidak dihukum syirik oleh sebahagian salaf, iaitu tangkal menggunakan ayat Al-Quran. Lalu Syekh rahimahullahu taala bawakan dalil عن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Naam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Dan tiwalah itu adalah syirik. Nanti kita akan bincang tiwalah itu kita dah baca dah sebelum ni. Tiwalah itu apa saja yang digunakan untuk merapatkan hubungan suami isteri. Di dalamnya terdapat sebuah kisah. Maksudnya dalam hadis ni ada kisah dia. Dalam lafaz Abu Daud, maksudnya dalam Sunan Abu Daud, matan dia dari Zainab, iaitu isteri Abdullah bin Mas'ud, berkata, sesungguhnya Abdullah melihat benang di leherku. Khayt, maksudnya benang yang maksudnya bukanlah rantai. Benang yang orang pakai tangkal lah, macam tangkal. Lalu ia berkata, mahadih. Dia kata, apa benda ni? Mahadha. Nampak tak? Abdullah bin Mas'ud, dia ikut macam Nabi. Dia tak terus cabut, dia tak terus potong. Dia tanya dulu, apa benda ni? Ini dalil bahawa seorang yang memberi fatwa ataupun seorang yang nak mencegah sesuatu kemungkaran kena memastikan benda itu confirm mungkar, barulah dibantah. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Iaitu antara syarat nak mencegah kemungkaran adalah kena pasti benda itu mungkar dulu. Satu. Yang kedua, kena pastikan benda itu mungkar, dan kena pastikan tidak ada kekeliruan dalam masalah tu. Okey, sama ada rupanya benang tu dia pakai rupanya sebab dia ada macam-macam sebab perhiasan ke contohnya. Jadi perlunya seorang yang memberi fatwa ataupun orang yang cegah sesuatu tu kena pastikan dulu apa yang dia nak cegah sebut, pastikan dulu bahawa benda itu adalah mungkar. Kalau benda itu khilaf juga, itu juga perkara yang perlu dibincangkan lagi. Aku menjawab, benang untuk meruqyahku. Bukan aku menjawab, dia menjawab. Itu isteri dia. Okey. Jadi aku menjawab, betul lah. Zainab berkata, aku menjawab. Zainab berkata lagi, lalu Abdullah mengambilnya kemudian memotongnya. Lalu ia berkata, kamu semua wahai keluarga Abdullah. Ini cantik ucapan dia ni. Dia kata, antum alu Abdillah la aghniya ani syirk. Kamu wahai keluarga Abdullah sangat tidak berhajat kepada syirik. Tak sepatutnya. Aghniya maksudnya kaya daripada melakukan syirik. Maksudnya tidak berhajat. Tidak, lepas tu kata tidak butuh kat sini bahasa Indonesia. Tidak layak untuk kamu melakukan berhajat kepada benda yang syirik. Cantik. Innakum antum alu Abdullah bin Mas'ud la aghniya ani syirk. La aghniya ani syirk. Okey. Kerana apa dia? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna ruqa sunni ruqyah, wat tamaima dan tamimah, wat tiwalata dan tiwalah itu adalah syirik. Maka aku berkata, yakni isteri dia kata, waktu itu mataku berair dan aku berobat kepada fulan orang Yahudi. Kata inna ruqa, kata laqad kanat aini tuqdhaf. Dia kata mataku berair. Tak sahih sebenarnya terjemahan dia. Sesungguhnya mata aku macam sakit sampai nak terkeluar. Tuqdhaf. Itu maksud dia. Wa kuntu akhtalifu ila fulan al-Yahudi. Maka aku pergi pada orang perempuan Yahudi ni. Okey. Dan aku singgah kat dia dan bila dia ruqyahkan aku, sakanat, rasa elok sikit mata aku ni. Boleh kata mata aku sakit lah. Bila Yahudi tu ruqyah, maka rasa elok pula, sakanat. Faqala Abdullah. Berkata Abdullah. Ini cantik dia. Dia kata, innama dhalika amalu syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Nampak tak? Wa kana yankhasuha biyadih. Syaitan tu yang sapu-sapu kat mata tu pada tangannya pada mata kamu. Fa idza raqa kaffa anha. Bila dia ruqyah, dia menahan sakit akan ni salah ni terjemahan ni. Kita kena betulkan balik terjemahan ni. Dia kata apa? Ni sakit mata tu daripada syaitan, kata Abdullah. Syaitan tu yang kacau mata engkau. Dia sakit. Jadi bila Yahudi itu ruqyah, syaitan tu lepaskan tangannya. Nampak salah ni. Okey. Sebenarnya kaffa anha. Dia menahannya. Bukan dia rasa salah. Salah ni. Jika ia meruqyah, iaitu ketika Yahudi itu ruqyah, syaitan pun menahan diri daripada memegang mata tadi. Menahan diri daripada memegang mata. Daripada mengganggu mata dia tadi. Maksudnya macam tu. Allah musta'an. Terjemahan ni bahaya. Terjemahan ni. Tapi kita tak ada pilihan lain. Tak ada buku lain terjemahan. Kalau ada jumpa, siapa ada jumpa PDF yang lebih baik, terjemahan ni tak beritahu saya. Terjemahan ni bahaya ni. Jadi kisah dia kena faham balik bahawa sebenarnya Zainab, dia kata dia sakit mata. Bila berjumpa perempuan Yahudi, dia baik. Dia rasa macam elok lah. Dan berarti itu syaitan. Syaitan yang dia duk kacau mata kau, dia kacau mata kau, dia buat mata kau sakit. Kemudian bila orang Yahudi tu ruqyah, dia pun tahan tangan dia. Maksud dia dah lepaskan tangan dia pada mata kau. Masya Allah. Cantik Ini sama lah macam kes orang zaman sekarang. Bila dia kena sihir, dia kata tak boleh hilangkan sihir ni, melainkan kena jumpa bomoh siam. Sebab yang kena sihir ni sihir siam. Tantah yang pergi hantar sihir tu ialah bomoh tu sendiri. Sama lah macam ni kes dia. Okey. Banyak kes macam ni. Yang berlaku zaman sekarang. Sebenarnya syaitan yang kacau dia. Kemudian bila jumpa Tok Bomoh tu berubat baik. Kita kata dah memang dah pakat lah. Jin tu dah pakat dengan Tok Bomoh tu. Begitu juga dengan yang masalah tiba-tiba dia datang. Orang tu datang dia boleh tahu segala maklumat tentang dirinya. Rupa-rupanya jin yang duk kacau dia tu dah kontak dengan jin Tok Bomoh tadi dah. Dah tukar-tukar maklumat dah. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud dia faham masalah ni. Ini juga dalil bahawa tidak boleh minta jampi daripada orang kafir. Ini nanti kita akan tengok ada bab dia. Ada bab yang jadi hujah. Ada sebahagian fuqaha. Ini disebut oleh Syekh Saleh sini dalam kitab Tauhid, dia syarah dia. Dia kata memang ada sebahagian fuqaha. Dia kata boleh kita minta kalaulah dia disihir oleh katakanlah ahli sihir kafir, kita boleh minta orang kafir tadi tu ataupun orang kafir tadi untuk menghilangkan sihir tadi.
Tapi pendapat ni dibantah oleh ulama-ulama lain. Dibantah atas beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita iaitu dia membuka ruang kepada berlakunya syirik. Macam mana Nabi SAW larang orang itu daripada ruqyah yang syirik. Kemudian Nabi pula suruh pula jumpa orang yang melakukan syirik. Nabi kata, man atakahinan, siapa jumpa tok bomoh, tukang tilik, wasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur dengan Nabi Muhammad SAW. Macam mana pula dia nak hilangkan sihir tadi? Dia pergi jumpa balik orang yang Nabi kata kalau siapa jumpa dia tak terima solat jam 40 hari. Yang kedua, ia membuka ruang kepada orang-orang jahil yang menganggap bahawa bolehnya pergi jumpa tok bomoh yang kafir. Yang ketiga, su'udzan kepada doa-doa Nabi SAW. Yang ketiga, su'udzan, masih menganggap bahawa apakah Al-Quran dengan hadis Nabi SAW ni tak boleh nak hilangkan syirik tu. Nanti kita akan jumpa bab ni insya-Allah pada akan datang. Kita akan detailkan lagi masalah ni biiznillah taala. Itu hujah. Jadi kita tak boleh minta orang kafir dijampikan. Allah musta'an. Pada keadaan syirik dan kufur ni, apakah jampinya itu berkesan? Ya, kalau berkesan itu ialah daripada syaitan. Dan katakanlah Allah Ta'ala takdirkan dia berkesan sekalipun, maka itu bukan hujah, itu bukan cara. Tidak disyar'ikan kita minta ruqyah daripada orang kafir. Beza dengan orang Islam ruqyah orang kafir boleh. Orang Islam ruqyah orang kafir boleh. Tetapi orang kafir, kita meminta ruqyah daripada orang kafir, bayangkan minta ruqyah daripada orang Islam pun makruh tak? Makruh. La yastarqun, kata Nabi sallam. Apatah lagi minta ruqyah daripada kufar, musyrik, Yahud, a'da'ullah, mal'un bila'natillah, yang dilaknat dengan laknat Allah, al-maghdubi alaihim wa ghadiba alaihim wa la'anahum, yang Allah Ta'ala murka padanya dan Allah Ta'ala laknat mereka. Pastinya itu bukan cara yang syar'i. Habis tu Ustaz, kalau katakanlah, jadi kat sini silap kat sini, dia bukan berubat sini tau. Jadi terjemahan, betul kata terjemahan ini ulang alik kepada fulan, berjumpa fulan, berjumpa si fulan orang Yahudi. Lalu dia meruqyahkan aku, dan jika dia ruqyahkan aku rasa enak. Jadi itu terjemahan yang betul. Dalam bahasa Arab ia takhallaf. Ia takhallaf maksudnya ulang alik, ulang alik. Naam. Jadi kerana jika ia meruqyah, ia menahannya daripada mengganggu mata kamu. Akan tetapi cukuplah kamu mengucapkan sebagaimana Rasulullah SAW ucapkan. Masya Allah. Cukuplah dengan apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Apa dia? Adhibil ba's. Rabban nas. Adhibil ba's. Washfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Yes. Shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas. Adhibil ba's. Ishfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Okey. Jadi cukuplah kata maksud kau baca doa ini. Adhibil ba's. Allahumma rabban nas, wahai Tuhan, Allah Rabb sekalian manusia, adhibil ba's. Adhib maksudnya adhaba yudhibu, hilangkanlah. Adhibil ba'sa, hilangkanlah benda yang tak elok, sakit, al-ba's. Washfi, dan sembuhkanlah aku.
Anta syafi, engkau lah sebenar-benar penyembuh, maha menyembuhkan. La syifaa, tidak ada syifa. La syifaa, tiada syifa, tiada penyembuhan. Illa syifauk, melainkan syifamu ya Allah, penyembuhanmu. Syifaan, penyembuhan yang la yughadiru saqama, yang tidak ada lagi sakit lagi lepas dia. La yughadiru saqama. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, hadis sahih. Ya. Jadi barakallahu fik, hadis Ibnu Mas'ud tadi ada banyak faedah. Pertama sekali, ahli keluarga, iaitu ketua keluarga, kena menjaga akidah keluarganya. Ahli keluarga boleh menjaga akidah, kena wajib menjaga akidah ahli keluarga dia. Itu nombor satu sekali faedah daripada hadis ni. Okey. Dan ketua keluarga hendaklah mempelajari akidah yang sahih, mempelajari akidah. Macam mana nak jaga akidah keluarganya kalau dia jahil? Nampak Abdullah bin Mas'ud, dia ada ilmu, lalu dia boleh jaga akidah keluarga dia. Yang ketiga, boleh terjadi, jika boleh terjadi kesilapan atau kejahilan pada isteri seorang sahabat, isteri Abdullah bin Mas'ud, macam adik keluarga Abdullah bin Mas'ud, apatah lagi dalam masyarakat kita sekarang ni. Kita bukanlah suami kepada sahabat, atau kita bukanlah isteri kepada sahabat. Kalaulah isteri kepada sahabat tadi boleh berlaku kesilapan macam ni, iaitu dia tak tahu perbuatan tersebut syirik, apatah lagi umat di zaman ini. Allahul musta'an. Lebihlah ramai yang tak tahu pakai tangkal tu adalah syirik. Nah. Yang keempat, boleh mengitlakkan. Yang ketiga, boleh keempat, boleh mengitlakkan, iaitu boleh kita menggunakan lafaz umum. Benda itu syirik. Pada syirik kecil dan syirik besar. Maka kalau kita pakai tangkal syirik, itu konteks elok cakap syirik lah, dia syirik kecil. Tak, kita boleh itlakkan dengan lafaz syirik walaupun benda itu syirik kecil. Yang kelima, nampak para sahabat mencegah syirik yang kecil sebagaimana mereka mencegah syirik besar. Yang keenam, tidak memandang ringan kepada syirik kecil. Yang ketujuh, Abdullah bin Mas'ud tidak menanyakan tentang apakah iktiqad dia pada tangkal tadi. Cukup dengan zahir pakai tangkal. Maksudnya macam ni. Adakah Ibnu Mas'ud tanya, kamu pakai tangkal ni iktiqad Allah Ta'ala sebab ke tangkal tu sebab? Ada tak dia tanya macam tu dulu? Tidak. Kata yang syirik, sebab orang zaman sekarang kata yang syirik tu kalau kita kata Allah Ta'ala tangkal tu yang boleh bawa kebaikan sendiri, kalaulah benda itu apa dia, kalau bukan benda tu sendiri, itu kuasa Allah, tak apa usaha. Tidak. Nampak yang ketujuh ni, Abdullah bin Mas'ud tidak menanyakan pun pada Zainab, adakah Zainab, pada wahai isteriku, adakah kamu iktiqad ni tangkal sendiri ke tangkal tak sendiri? Allah musta'an. Nah, 7. Okey. Yang ke-8, al-bara'ah, berbarak dari syirik. Iaitu tidak perlu anak agniya, keluarga Abdullah tidak perlu kepada syirik, bara'ah, berlepas diri daripada syirik. Yang ke-9, iaitu berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan sesuatu itu syirik. Ini penting juga. Menetapkan sesuatu itu syirik atau tak syirik itu berdasarkan Al-Quran dengan hadis. Tidak seperti ahli bid'ah di kalangan ahlul kalam wal kalam. Ahlul kalami wal kalam. Kenapa? Dia kata siapa yang kata air itu menghilangkan haus, syirik. Kita kata, ya Syekh, mana kau datang, mana kamu buat dalil macam ni? Mana dalil kamu kata macam ni? Siapa kata ubat dia boleh sembuhkan syirik? Mana? Tak. Ubat ni alhamdulillah aku baik sebab ubat ni. Syirik terus hukum syirik terus. Tak. Ahli sunnah mengiktiraf sebab.
Siapa kata Allah Ta'ala bukan atas arash, siapa kata Allah Ta'ala atas arash, syirik. Nampak tak? Dia letak kaedah-kaedah meletakkan syirik tanpa dalil. Nampak ni Abdullah bin Mas'ud meletakkan kaedah meletakkan syirik tak syirik dalam dengan menggunakan dalil. Yang ke-10, mencegah kemungkaran dengan tangan, terus dipotong tangkal itu tadi. Yang ke-11, tangkal itu apa yang digantungkan di mana-mana saja, sama ada leher, tangan. Dalam kes ini Zainab di lehernya. Yang sebelum ni kita baca Al-Wahinah tu dekat tangan dia. Jadi bukanlah cara digantung tangkal itu. Jadi apa saja jenis yang digantung jarang. Yang ke-11, dalam proses menghasilkan tangkal dia mesti ada ruqyah, mesti ada jampi. Mesti ada jampi. Okey, sebab itulah kenapa selalu bab ruqyah dengan tamaim Nabi sebut sekali. Innar ruqa wat tamaim. Innar ruqa wat tamaim wati wala syirik. Jadi benar Syekh Abdul Wahab bila letak satu bab dia sekalikan ruqyah dengan tamimah. Sebab apa? Memang adatnya orang nak menghasilkan tangkal dia kena ada jampi pada tangkal tersebut. Ini kita sebut dalam kuliah yang lepas, bahawa antara penyebab satu tangkal itu berubah daripada syirik kecil kepada syirik besar adalah jika di dalam proses menghasilkan tangkal tadi ada jampi-jampi yang syirik. Yang ke-12, meminta ruqyah daripada Yahudi itu dilarang. Minta ruqyah daripada orang Yahudi itu dilarang, dan inilah pendapat yang sahih di kalangan para ulama, iaitu tidak meminta dihilangkan sihir daripada orang kafir, daripada orang sihir kafir, apatah lagi daripada ahli sihir. Yang ke-13, syaitan memperdaya manusia dengan konon-kononnya memberi kesakitan. Yang ke-14, hati-hati orang yang ruqyah, kemungkinan syaitan menipu dia. Ini disebutkan oleh guru-guru kita semua. Kadang-kadang orang ruqyah ni ruqyah baik, dia ruqyah baik, dia ruqyah baik. Lalu syaitan masuk ke dalam hati dia. Nampak engkau ni hebat, engkau ruqyah je baik, kau ruqyah je baik. Syaitan nak menipu orang tersebut. Kenapa orang lain baca Fatihah tak baik, dia baca Fatihah baik? Jadi syaitan pun dia menipu. Lalu dia akan terkena ghurur dalam diri dia. Nah. Yang kelima, yang ke-15, syaitan boleh juga beri gangguan dari segi fizikal. Syaitan juga boleh juga beri gangguan dari segi fizikal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali dalam masalah sihir. Terutama sekali dalam masalah sihir. Betul, ahli sunnah dia iktiraf ada sihir hakiki, ada sihir khayali. Ada sihir yang hakiki, ada sihir khayalan. Ada sihir khayalan. Yang ke-16 iaitu menggunakan ruqyah syar'iyah. Ruqyah dari Nabi itulah yang paling terbaik sekali. Ruqyah daripada Nabi SAW itulah ruqyah yang terbaik. Yang ke-17 iaitu Allah Ta'ala lah syafi yang sebenarnya. Allah Ta'ala lah asy-syafi. Tidak ada syafi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doktor boleh merawat, tapi doktor bukan penyembuh. Allah asy-syafi. Sebab apa? Sebab Nabi kata la syifaa illa syifaa. Barang siapa beriktikad ada syifa selain daripada syifa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia telah syirik. Maka dia telah syirik. Yang ke-19, meminta supaya dihilangkan penyakit itu bukanlah suatu benda yang tercela. Yang ke-19, meminta dihilangkan penyakit itu bukanlah suatu yang tercela. Berbeza dengan fahaman sebahagian sufiyah yang menganggap bahawa dia redha, dia telah mencampuri antara redha dengan qada qadar Allah Ta'ala dan juga usaha untuk dihilangkan penyakit. Jadi perbuatan untuk berusaha untuk hilangkan penyakit itu ialah bukanlah tu perbuatan yang bertentangan dengan qada dan qadar. Yang ke-20, doa min asbab. Doa adalah sebab, doa ialah sebab penyembuhan selain daripada makan ubat dan lain-lain. Selain daripada makan ubat dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada 20 faedah daripada hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita sebutkan tadi.
Kalau siapa ada salin 20 faedah tu mungkin boleh forward dekat Ana lepas ni. Sebab kadang-kadang Ana datang tu dia idea tu datang secara macam tu je. Jadi kalau siapa ada catatkan mungkin boleh tolong forwardkan pada Ana sebab ada message terus ataupun apa-apa cara yang lain. Allahu a'lam bissawab. Okey, diteruskan lagi. 8 minit lagi. Warruqa kata Syekh Abdul Wahab yang bold ni Syekh Abdul Wahab, yang tak bold ni ialah ucapan Syekh Abdul Rahman bin Hasan, itu cucu Syekh Abdul Wahab. Warruqa, sebab tu jangan terkeliru. Kadang-kadang ada setengah tulis Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Wahab, jadi sebahkan kepada atuk dia binkan kepada atuk dia. Ini memang sebahagian perbuatan ulama. So apabila dia nak disebahkan pada atuk yang lebih terkenal, macam Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu dalam kitab Qurratul Uyun Muwahhidin, Abdul Rahman bin Hasan juga dia sebut itu Abdul Rahman Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab, anak Muhammad Abdul Wahab. Jadi orang silap faham dalam masalah ini. Tidak, bukan sebegitu. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim, dan ruqyah itu dikatakan tulis iaitu disebut pula dengan azimah. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk wa rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal humma. Ruqyah seperti yang dikatakan tulis ia disebut pula dengan azimah. Itu nama lain. Ini khusus diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal syirik. Maksudnya kat sinilah poin daripada bab ni. Syekh tak sebut ruqyah itu syirik, sebab ruqyah ada yang tidak syirik. Sebab Rasulullah SAW telah memberi keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengubati ain atau sengatan kala jengking, bahkan selain daripada itu sakit lain pun boleh. Bukan sekadar penyakit ain, bukan sekadar kala jengking. Sabit dalam hadis Sahih Bukhari bahawa Nabi SAW diruqyah oleh Jibril. Sedangkan Nabi bukannya sakit disebabkan kena ain ataupun sengatan kala jengking. Ia sabit dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi satu hari Nabi SAW sedang salat. Masa Nabi tengah sujud, Nabi disengat kala jengking. Nabi ambil jari dia, Nabi minta satu bekas air, dan Nabi baca Qul huwallahu ahad pada air tersebut. Dan Nabi letakkan tangan dalam air tersebut sehinggalah akhirnya sembuh tangan Nabi SAW. Hadis riwayat Ahmad. Dalil bahawa memang Nabi juga pernah berubat dengan ruqyah. Ini beri isyarat bahawa ruqyah yang disifati bahawa ia termasuk syirik ialah ruqyah yang mengandungi permohonan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh kata sebenarnya macam mana ruqyah yang syirik tu? Ruqyah yang syirik tu kata Syekh sini, satu ialah bila ada permohonan kepada selain Allah. Satulah. Tapi saya boleh tambah lagi. Yang kedua apa dia? Bila dia i'tiqad. Bila dia i'tiqad bahawa tangkal itu sebab. Yang ni jatuh syirik kecil. Kenapa nak jadi sebab jadi syirik kecil? Sebab kerana kita menjadikan dia kaedah dalam masalah akidah. Menjadikan i'tiqad sesuatu itu sebab. Sedangkan dia tidak termasuk sama ada dalam sebab yang syar'i atau sebab yang kauni, maka dia syirik kecil. Ini disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam Al-Qaulul Mufid. Disebut juga oleh Syekh Salih Utsaimin. Dan juga banyak para ulama kita yang menghuraikan kitab Tauhid. Disebut macam ni, kaedah dia. Apa dia? Apabila kita kata benda itu sebab, sedangkan dia bukan daripada sebab syar'i dan kauni, maka dia jatuh dalam syirik kecil. Tetapi kalau diiktikad bahawa tangkal itu dengan sendirinya dia adalah yang menghasilkan penyembuhan, maka itu jadi syirik besar. Jadi syirik besar. Okey. Jadi dalam permohonan, jadi kalau jadi syirik yang mengandungi permohonan pertolongan kepada selain Allah. Jadi kalau ada permohonan pertolongan selain Allah, jadi syirik besar dah. Ini syirik besar. Jadi dalam ni Syekh dia tak detailkan syirik kecil atau syirik besar.
Ada saja permohonan pertolongan kepada selain Allah, seperti kalau ada seru jin dalam menghasilkan tangkalnya, maka syirik. Adapun jika tidak disebutkan kecuali asmaullah, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, boleh dilakukan dan bahkan dianjurkan pula, bahkan termasuk daripada ibadah pula. Kalau ruqyah dengan ayat Quran dengan hadis termasuk daripada ibadah. Kenapa ibadah? Nombor satu, dalil bahawa dia beriman dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, iman dia kepada Quran bahawa Quran itu adalah syifa. Yang ketiga, iman dia kepada Nabi Muhammad SAW bila Nabi sendiri ruqyah dengan Quran dengan hadis Nabi SAW. Yang keempat, padanya ada ibadah al-isti'anah billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padanya ada ibadah apa dia? Ada banyak ibadah dalam tu, ibadah husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah padanya ada ibadah dengan ayat-ayat Quran, membaca ayat-ayat Quran. Padanya ada ibadah al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, sebab dalamnya ada doa, dia berdoa kepada Allah. Bahkan sebaliknya pula. Bahkan sebalik, beriman pula pada bab rububiyah bahawa Allah Taala itu saja yang satu-satunya yang maha berkuasa, yang menguruskan urusan hamba-Nya, dia saja yang boleh menyembuhkan penyakitnya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau terkena kepada kamu satu mudarat, tak ada siapa yang boleh menghilangkan tadi mudarat tadi melainkan Allah Taala. Wa yamsaska bi khairin fala radda li fadlih. Tak ada siapa, kalau Allah Taala kena kebaikan, tak ada siapa yang boleh menolak. Man yamsaska Allah bidurrin fala kashifa illa hu, man yamsaska bi khairin fala wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kalau terkena pada satu kaum kebaikan, maka tak ada keburukan, tak siapa yang boleh menghilangkan melainkan Allah. Jadi bahkan dianjurkan, bahkan ini juga termasuk daripada perintah Nabi SAW. Nabi pernah suruh Aisyah ruqyah. Aisyah ada ziarah keluarga dia. Nabi kata, Aisyah kata, khadam dia sakit, kalau boleh tak ruqyah? Nabi kata, ruqyahkan dia. Nabi kata, ruqyahkan dia. Maksudnya boleh. Nabi kata, man yastati an yanfa'a akhahu falyaf'al. Orang siapa yang nak meruqyahkan saudaranya, maka lakukanlah. Nanti kita akan bincang pula ruqyah kalau bukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala pula. Macam mana pula? InsyaAllah lepas ni kita akan huraikan bi'idznillah taala. Macam mana pula ruqyah yang selain daripada Quran dengan hadis? Boleh ke tak boleh? Kat bawah ni ada penjelasan bi'idznillah taala. Waqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humah. Rasul telah memberikan keringanan dalam ruqyah ini untuk mengubati ain atau sengatan kala jengking. Sebagaimana telah diterangkan dalam bab orang yang mengamalkan tauhid. Ingat tak hadis Imran Husain dengan Sa'id bin Musayyib tu? Apa dia? Iaitu bila dia kena sengat kala jengking. Lalu dia kata, apa sebab kamu minta ruqyah pada orang ni? Dia kata, hadithun haddathani Sya'bi. Hadis yang Sya'bi beritahu kat aku. Apa dia? Iaitu la ruqyata illa fi ainin aw hummah. Ruqyah itu tiada yang paling baik sekali melainkan pada penyakit ain ataupun hummah, ataupun disengat binatang. Memang juga adalah hadis sahih daripada Auf bin Malik al-Asja'i. Dahulu kami meruqyah pada zaman jahiliyah. Allahu Akbar. Kadang-kadang boleh tarik tepi ni. Tiba-tiba hilang. Kami dahulu muqyah pada zaman jahiliyah. Lalu kami menanyakannya, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang itu? Rasulullah bersabda, tunjukkanlah kepadaku ruqyah, bacakan ruqyahmu. Fa innahu, tidak ada apa-apa untuk ruqyah selama di dalamnya tidak mengandungi unsur syirik. Jadi kalau tak pakai hadis Nabi, boleh ke nak ruqyah? Boleh. Tapi jangan ada unsur syirik. Contohnya kita datang anak kita sakit, kita tak hafal doa tadi, azhibil ba'sa isfi, kita kata, ya Allah ya Karim, sembuhkanlah anakku si Rahim. Ya Allah ya Wadud, janganlah dia kena sakit lagi di mulut. Contohnya. Katakanlah saya baca jampi macam tu kan, kita nak bagi anak kita happy, anak kita dijampi. Kan?
Kan? Ya Allah ya Wadud, sembuhkanlah sakit anakku di mulut. Kita cakap dekat anak kita. Anak kita pun rasa lega lepas tu. Itu ruqyah tu daripada Nabi tak? Tak. Itu saya reka sendiri jadi. Boleh tak? Boleh. Selagi mana tidak ada syirik. Selagi tak ada unsur syirik. Tapi mestilah maksudnya difahami. Ini Al-Imam Suyuti sebut. Maksud dia difahami. Tak boleh ya soqakun, ya fara'un, ya sara'un. Macam baru-baru ni yang saya sebut pagi tadi. Al-yasiq, soqakun, yasiq. Apa tadi sebut? Nama tak difahami. Tak boleh. Tak difahami, tak boleh. Okey. Naam. Kalau tak ada maksud, memang sengaja reka-reka. Macam masa saya kecil dulu. Okay. Kadang-kadang mak kita kata fak tu kutaka balik pintu budak jahat, memang begitu. Itu tak ada lah, itu tak ada maksud. Fak tu kutaka balik pintu, itu saja main-main bunyi je. Okey. Tapi kalau maksud tak difahami, mulutnya mambling-mambling, tak faham maksud dia, itu tak boleh, tak dibenarkan dalam syarak. Dia mesti, sebab Nabi kata i'ridu alayya ruqaqa. Apa dalil? Kena jelas. Kalau orang tanya balik, ustaz, apa dalil kita kena jelas maknanya? Nabi kata kat sini, i'ridu alayya ruqaqa, bentangkan kepadaku ruqyahmu itu. Maksudnya kena baca dengan jelas depan Nabi. Nabi faham. Satu kena jelas makna perkataan. Yang kedua kena jelas maknanya. Kalau dibaca dengan bahasa tak difahami, kena tanya orang tu. Apa bahasa? Katakanlah kita orang tu jumpa satu ustaz Jawa, dia baca bahasa Jawa dalam jampi dia. Kena terangkan apa ustaz baca tadi dalam doa dalam bahasa Jawa tadi. Jadi kena cek. Tidak ada apa-apa meruqyah dalam tidak ada unsur syirik. Wallahu taala alam bisawab. Masa dah habis. InsyaAllah dalam kuliah minggu depan kita detailkan lagi isu ni. Barakallahu fiik. Sekali lagi saya minta kepada siapa yang salin tadi 20 faedah daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, minta tolong forwardkan kepada anda. Semoga Allah Ta'ala bagi ganjaran. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.